Soalan esei bahagian C. Raja 10.1 menunjukkan sebuah satelit berjisim 300 kg sedang mengorbit mengeliling bumi. Okay, pada ketinggian H sama dengan 3 darab 10 kuasa 5 daripada permukaan bumi. Okay, ini yang kamu kena tahu. Okay, lagi satu adalah 300 kg. Okay, kemudian soalan A1. A1, satelit mempunyai tenaga keupayaan graviti. Jadi, apakah maksud tenaga keupayaan graviti? Jadi, di sini anda perlu terangkan. Apakah maksud tenaga keupayaan graviti? Okey, semasa kamu jawabkan soalan esei, kena tuliskan jawapan di satu ruang yang kosong. Tak boleh jawab di bahagian soalan. Tak boleh tuliskan di bahagian soalan. Okey, tak boleh jawab di sini. Okey, kena jawab di satu helaian yang baru. Okey, kamu boleh tuliskan jawapannya. Okey, tenaga keupayaan graviti. Okey, bermaksud tenaga yang diperolehi oleh sesuatu objek disebabkan oleh ketinggian dari permukaan bumi. Okey, ini adalah jawapan untuk A1. Okey, kemudian A2. Hidungkan tenaga keupayaan graviti bagi satelit. Okey, jadi nilai diberikan ada jisim bumi, jejari bumi dan pemala kegravitian. Okey, di sini rumus untuk mengkirakan tenaga keupayaan graviti A2. Tenaga keupayaan graviti biasa kita gunakan simbol U. U sama dengan negatif G M per R. Jadi gantikan nilai ke dalam. M ialah jisim bumi 5.97. Okey, kemudian ialah jisim satelit tersebut 300. Okey, bahagi R. R adalah jarak satelit daripada pusat bumi. Jadi kamu kena ambilkan jejari bumi 6.37 darab 10 kuasa 6 tambah dengan 3 darab 10 kuasa 5. Okey. Jadi tekankan kalkulator, anda akan dapat negatif 1.79 darab 10 kuasa 10 J. Okey, tenaga, unit untuk tenaga ialah J, Joule. Okey, kemudian kita lihat lagi soalan yang berikutnya.
Soalan berikutnya ialah 10A3. Jika satelit tersebut ingin mengeliling bumi dalam tempoh 24 jam, tentukan jejari orbit satelit yang baru. Jadi di sini ada satu maklumat yang diberikan ialah bahawa tempoh sama dengan 24 jam. Jadi yang ada satu rumus yang mengkaitkan tempoh dengan jisim dengan jejari. Okay. Iaitu rumus tersebut ialah T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per GM. Okey, sekarang kamu nak kirakan R. Okey, R tersebut ialah jejari orbit tersebut. Okey, R ini adalah jejari orbit. Okey, sekarang kita gantikan nilai yang ada. Okey, pertama ialah maklumat diberikan tentang tempoh T sama dengan 24 jam. Jadi ini kamu kena tukar kepada saat. Okey, 24 jam darab dengan 60 minit darabkan dengan 60 saat. Jadi kamu akan dapat nilai 86400S. Okey, sekarang boleh gantikan nilai ke dalam 864 kuasa 2 4 pi kuasa 2. Okey, R yang kita nak tentukan kedudukannya sebelum kita dapatkan ketinggian. Okey, kemudian ialah G M jisim bumi. Okey, kemudian kita nak kirakan R. R kuasa 3. R kuasa 3 sama dengan, okey, jadi cikgu buatkan pindaan. Okey, semua nilai ini, yang bahagian ini kena pindahkan ke atas. Okey, bahagian ini semua pindahkan ke bawah. Okey, jadi akan dapat okey, kemudian 4 pi kuasa 2. Okey. Jadi kemudian kamu akan dapat satu nilai. Okey, tetapi berapa nilai untuk R? Okey, R tersebut kamu boleh kirakan dengan kalkulator. Okey. Sekarang boleh tekankan kalkulator, tengok berapa nilai R yang kamu dapat. Okey, kamu selepas tekankan di sini, kamu kena tekankan punca kuasa 3. Okey, baru dapat nilai R. Sebab sini ada R kuasa 3 dapat nilai ni. Jadi kalau kamu nak dapatkan nilai R, perlu punca kuasa 3. Okey, untuk mendapatkan nilai R, anda perlu punca kuasa 3. Okey, cikgu tuliskan dengan lebih kemas kepada anda. Okey, kemudian kamu tekankan kalkulator ikut apa yang cikgu tuliskan di sini. Okey, kamu akan dapat satu nilai iaitu 4.22 darab 10 kuasa 7M. Okey, sekarang kamu perlu dapatkan
ketinggian yang baru. Okay, bukan ketinggian baru, ialah jejari orbit yang baru. Okey, jadi ini adalah jawapan akhir anda. Okey, jejari orbit yang baru. Bukan new high ya. Okey, ini salah. Okey, kita rujuk kepada soalan bahasa Melayu. Okey, kemudian kita lihat soalan yang berikutnya. Nyatakan ciri-ciri bagi satelit Joe Begun yang mengeliling bumi. Okey, jawapan ini kamu boleh rujuk kepada buku teks anda, muka surat. Buku teks anda, muka surat 106. Okey, jawapan untuk soalan B, rujuk buku teks. Okey, muka surat 106. Okey, di sana ada ciri-ciri untuk satelit Joe Begun. Okey, jadi anda boleh tuliskan 4 itu. Pertama ialah berkaitan dengan arah. Kedua adalah berkaitan dengan tempoh, T. Okey, T adalah tempoh. Jadi kamu boleh tuliskan tempoh orbit. Tempoh orbit adalah sama dengan 24 jam. Okey, nombor 3. Tuliskan berkaitan dengan kedudukan. You boleh salingkan ikut buku teks. Nombor 4 ialah kegunaan satelit ini. Jadi satelit ini sesuai digunakan untuk apa? Okey, rujuk buku teks anda. Jadi di sini ada 4 ciri-ciri untuk satelit Joe Begun, iaitu 4 markah. Jadi 4 ciri-ciri yang anda perlu tuliskan. Okey, kemudian soalan C. Soalan C adalah soalan yang 10 markah. Okey, bahagian ni kamu tolong ambilkan perhatian. Okey, jadual 2 menunjukkan ciri-ciri bagi 4 satelit komunikasi. Okey, soalan ni adalah berkaitan dengan pemilihan. Anda perlu pilihkan satelit yang paling sesuai dan berikan sebab pilihan anda. Anda ditugaskan untuk mengkaji ciri-ciri satelit yang sesuai untuk telekomunikasi. Jadi semasa jawab pun sama. Di bahagian 10 markah ni, setiap kali buatkan jadual. Okey, jadual. Okey, buatkan jadual seperti yang cikgu tunjukkan ini. Okey, buatkan 2 kolom. Okey, kemudian yang kolom yang pertama anda boleh tuliskan ciri-ciri. Yang kolom kedua tuliskan penerangan. Okey, kemudian di sini anda perlu lihatkan setiap satu ciri-ciri yang telah ditunjukkan dalam jadual ini. Okey, pertama ialah bahan padan. Okey, bahan padan sini ada pilihan. Sama ada kamu nak pilih muatan haba tentu rendah atau nak pilihkan muatan haba tentu tinggi. Okey, jadi kamu tuliskan, kamu kena pilihkan. Jadi sekarang kalau kamu nak pilihkan padan untuk satelit, mana satu yang lebih sesuai? Okey, ini adalah sebahagian topik untuk part 4. Okey, kamu belum belajar ni lagi, tak apa. Tapi kamu pernah belajar semasa menengah rendah tentang haba. Okey, jadi di sini kamu perlu jawab ialah kamu tuliskan. Okey, salingkan soalan dia. Bahan padan. Bahan padan apa yang
anda nak pilihkan, kamu boleh tuliskan di sini ialah sesuai ialah gunakan muatan haba tentu tinggi. Okey, kenapa perlu pilihkan muatan haba tentu yang tinggi? Okey, sebab kadar peningkatan suhu adalah rendah. Okey, kalau muatan haba tentu yang tinggi bermaksudnya perlukan lebih banyak haba baru peningkatan suhu akan berlaku. Jadi maksudnya dia suka ada peningkatan suhu yang tinggi. Okey, kalau dipanaskan. Okey, jadi di sini okey. Kamu hanya boleh tuliskan muatan haba tentu tinggi atau rendah saja. Kamu pilihkan apa yang ada di dalam jadual. Okey, kemudian soalan yang ciri yang kedua ialah warna badan. Okey, warna badan ialah kamu nak pilih putih atau nak pilihkan yang hitam. Okey, kamu kena fikirkan. Okey, sebab satelit akan dipanaskan. Jadi kita tak nak muatan haba tentu yang rendah. Sebab kita nak pilihkan muatan haba tentu yang tinggi sebab nak peningkatan suhu yang rendah. Okey, jadi di sini warna badan. Kamu pun salingkan soalan warna badan. Okey, kamu nak pilih putih atau hitam. Okey, sekarang pilihkan yang warna putih. Kenapa nak pilih putih? Okey, pun sama. Okey, sebenarnya sama alasan seperti yang di bahagian atas. Lagi satu ialah putih boleh memantulkan cahaya dan haba. Jadi kalau dia boleh pantulkan cahaya dengan haba dengan baik, bermaksudnya kadar peningkatan suhu adalah rendah. Bermaksudnya yang bahagian atas ni, penerangan bahagian pertama juga boleh digunakan untuk bahagian yang kedua. Okay. Kemudian yang ketiga, sumber kuasa. Sumber kuasa sama ada nak gunakan tenaga nuklear, gunakan kerosin atau sel-sel solar atau cecair oksigen dan hidrogen. Okey. Yang di sini untuk cecair hidrogen dan oksigen ini adalah digunakan untuk roket. Jadi kerosin ini digunakan untuk kapal terbang. Okey. Jadi di sini lagi tenaga nuklear dan sel-sel solar, mana yang lebih sesuai? Okey, bersama tuliskan soalan dulu ialah sumber kuasa. Jadi yang lebih sesuai ialah sel-sel solar. Alasan? Okey, alasan ini cikgu tak tuliskan. Cikgu nak kamu fikirkan kenapa guna sel-sel solar lebih baik. Okey, kamu boleh gunakan apa yang kamu tahu sebelum ini. Okey. Kemudian lagi satu, jisim. Jisim. Okey, salingkan soalan. Kemudian di sini, dia ada bagi anda 1,200, 300, 600. Bagi soalan yang seperti ini, yang bagikan anda nombor, kamu tak boleh tuliskan nombor terus. Kamu kena tuliskan jisim nak besar atau nak jisim yang rendah. Okey, di sini kamu sama ada kamu nak pilihkan satelit dengan jisim yang sangat besar atau dengan jisim yang rendah. Di sini, okey, jisim kita pilihkan jisim yang kecil saja. Sebab jisim lebih rendah. Okey, jadi tidak memerlukan
tenaga yang tinggi semasa penghantaran ke angkasa lepas. Okey, belum habis lagi. Cikgu nak terangkan satu lagi ialah berkaitan dengan makan diberikan. Okey. Jadi sini ada 4 ciri. Jadi setiap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sekarang baru hanya ada 8 markah. Jadi kamu nak cukupkan 10 markah ialah anda perlu pilihkan satelit yang paling sesuai. Satelit mana yang paling sesuai sekali? Kamu tengokkan di sini. Muatan haba tentu tinggi. Okey. Jadi tentu yang tinggi. Ini. Okey. Tinggi. Okey. Kemudian warna badan yang berwarna putih. Okey, kemudian lagi berwarna putih. Okey, kemudian sumber kuasa, pilihkan sel-sel solar. Okey, lagi satu jisim yang kecil itu. Jadi yang sini nampaknya 1200, 300, 600. Jisim yang kecil adalah 200 dan 300. Jadi tengok di sini PQRS. Mana satu yang memenuhi ciri-ciri yang anda nak pilihkan ialah pilihkan A. Okey, jadi kamu boleh jawab di sini A. Okey, kerana apa? Jadi kamu kerana apa semua sini? Kamu ulang semula apa yang ada di bahagian ini. Okey, semua tuliskan di sini. A, pilihan A kerana bahan badan muatan haba tentu tinggi. Kemudian koma, warna badan putih. Okey, koma, sumber kuasa sel-sel solar, koma, jisim yang kecil. Jadi dari sini kamu boleh dapat 10 markah kalau jawab seperti ini. Okey, bahagian ini boleh katakan lebih senang daripada soalan yang mengujikan pengetahuan fizik anda. Jadi ini lebih menguji kepada kehebat. Okey, sama ada kamu boleh memberikan alasan yang munasabah. Okey. Okey, jadi kamu boleh lihatkan jawapan yang cikgu berikan dan siapkan latihan ini di dalam buku latihan. Okey, terima kasih.